ya. Dan kita lihat di Malaysia ini prevalence merokok di kalangan lelaki masih tinggi ya, dan berada di tahap 40% ke atas lah, dan prevalence merokok di kalangan perempuan berada di tahap yang agak rendah, kurang daripada 5%. And itu adalah prevalence untuk merokok lah di Malaysia. Kita lihat lelaki masih banyak yang merokok, dan perempuan kekal berada di tahap yang rendah lah. Tapi ini adalah untuk prevalence untuk merokok konvensional. Kalau kita lihat sebenarnya ada ke bukti peningkatan? Orang kata ada ramai remaja semakin banyak menggunakan vape, tapi betul ke ada evidence? Ya, kita ada evidence. Kita lihat dalam kajian NHMS ya, kita lihat terdapat perubahan corak penggunaan tembakau daripada rokok konvensional kepada e-cigarette. Lihat pada tahun 2017 ada 9.8% sahaja pengguna vape ya, dan pada tahun 2022 selepas 5 tahun kita lihat ada peningkatan sebanyak 14.9%, di mana kita lihat vape ini ada peningkatan dari segi lelaki dan juga perempuan lah. Kalau kita lihat tadi prevalence perempuan yang merokok kan 1% saja, tapi lihatlah pengguna vape di kalangan remaja perempuan telah mencecah 6.2%, higher than prevalence merokok secara umum. So inilah yang kita bimbangkan ya, bagaimana telah berlaku kemudaratan baru di kalangan remaja. So ini adalah video yang dikongsikan oleh seorang guru lah, bagaimana pelajar bawa vape ke sekolah dan sebenarnya disangka nampak macam pendrive, dan bentuknya kecil dan nampak tak sangka itu adalah vape. So sangat pentinglah untuk cikgu-cikgu semua tahu bahawa vape ini boleh datang dalam pelbagai bentuk dan saiz, warna, perisa. Sometimes kita tidak expect itu adalah vape. Dan media pun dah melaporkanlah bagaimana isu vape di sekolah semakin kronik, betapa mudahnya untuk pelajar-pelajar untuk beli vape di Malaysia. Dan ini adalah realiti ya, bila kita jumpa cikgu-cikgu di sekolah, memang mereka melahirkan kebimbangan lah. Kalau dulu rokok berbau kuat ya, maksudnya kita tahu itu adalah bau rokok. But sometimes vape ini senang saja. Sometimes cikgu sedang mengajar di depan, tahu-tahu ada bau yang pelik, bau buah-buahan di belakang dan keluar asap berkepul-kepul. So maksudnya even dalam kelas pun pelajar boleh curi-curi untuk vape di dalam kelas. So this is a real burden ya untuk kita sebagai kesihatan, dan juga beban lah kepada guru-guru di sekolah nak handle pelajar-pelajar yang menggunakan vape. Dan sasaran kita di Kementerian Kesihatan adalah untuk dapatkan tobacco endgame. Bukan saja dia macam Avengers endgame lah. Yang last kali dia, apa yang kita nak adalah kita nak prevalence tadi merokok keseluruhan rakyat Malaysia rendah daripada 5%. Kita nak tamatkan penjualan komersial produk tembakau, maksudnya dah tak ada lagi jualan secara besar-besaran, promosi secara besar-besaran. Kemudian kita nak denormalisasi, ataupun budaya merokok tu dah begitu asing dengan kita. Kita nampak dia sebagai satu benda yang bukan budaya kita. Dan sifar pendedahan penggunaan tembakau kepada kanak-kanak. So this is the aim kita lah di Kementerian Kesihatan. Dan untuk merealisasikan dia dengan lebih cepat, kita proposekan untuk generation endgame lah, generasi penamat. Maksudnya jika undang-undang yang bakal diproposkan ini dipersetujui, sesiapa saja yang lahir selepas yang lahir pada tahun 2007 dan seterusnya, dia tidak boleh memiliki, dia tak boleh membeli, tidak boleh menggunakan rokok dan juga vape. So ini maksudnya total protection of entire generation lah. Kalau sekarang ni kita buat sedikit-sedikit, but this is entire generation. Selepas generasi yang lahir pada 2007 memang dia tidak boleh lagi menggunakan. So kita lebih cepat untuk mencapai endgame. But of course it's not easy. Kita ada banyak challenge lah, cabaran dan sebagainya, dan salah satunya adalah daripada vape.
Alright, so kita nak go through, kenal lah apa yang dimaksudkan dengan vape. Okay, saya dengar ada ramai tak boleh masuk betul boleh, okay. Alright, tak apa. Kita Rusetia akan cuba, boleh terus request untuk masuk. Rusetia sedang get untuk accept your request. So boleh, masih lagi ada ruang. Masih lagi belum penuh. Okay. So nak kenal dululah apa yang orang kata sebagai vape ni. Vape ni, rokok elektronik ni apa? Dia adalah sejenis device ataupun peranti. Dia ada dilengkapi dengan bateri, dia ada elemen pemanas dan juga space untuk meletakkan cecair jus vape tu. So dia akan, peranti ni akan produce zarah-zarah kecil lah dalam bentuk wap tu yang sangat boleh mudah untuk absorb dalam paru-paru. Dan we know that vape atau rokok ni sekarang datang dalam bentuk, pelbagai bentuk dan saiz dan perisa lah. So you can't really imagine apa yang akan berlaku in future. Dan throwback sikit apa sejarah vape moden ni adalah daripada seorang warga negara Cina lah pada tahun 2003. Dia ni adalah seorang ahli farmasi dan beliau ni merupakan perokok dan bapa dia pun meninggal sebab kanser paru-paru. So initial dia memang intention dia adalah baik lah untuk memastikan satu device alternatif untuk merokok. But then dia buatlah cipta vape device yang awal-awal dulu. Dan but ironi dia, beliau sendiri pun tidak berjaya berhenti merokok lah. At the end menjadi dual user, gunakan kedua-duanya, rokok dan vape. Dan but syarikat tembakau melihat potensi rokok elektronik yang dibangunkan dan telah belilah, dia beli hak cipta dan produce vape generasi baru. Alright, so untuk slide. Hari-hari berharap. Mohon peserta-peserta agar jangan share screen Alright, okay, so ini produk Vote in Malaysia lah. So kita ada sistem terbuka dan closed system. Kalau sistem terbuka tu, dia jenis yang lama dulu dia boleh ada tangki besar, kita akan beli, dia orang akan beli botol-botol yang cecair vape berperisa tu dan akan isi dalam tank tu dan guna. Alright, so ni adalah sistem terbuka dahulu. But now yang lebih banyak digunakan sekarang adalah sistem tertutup, iaitu dia dah ada cartridge siap-siap ataupun device tu boleh disposable, pakai buang terus. Dan saya go through sikit generasi pertama sehingga generasi terkini vape. Pada permulaan dia, awal-awal dulu generasi pertama vape ni dia jenis sekali guna saja. Dia ni tak boleh dicas seperti sekarang dan asal dia, bentuk dia memang seperti rokok. Dan wujud pula second generation, pada ketika ini dia jenis yang macam pen, dan dekat hujung dia ada tangki untuk letak cartridge. So ini generasi yang kedua. Generasi ketiga ni ia adalah macam famous lah ya, pada tahun 2016 di Malaysia. Pada ketika itu yang di mana vape di Malaysia ni betul-betul masuk, di mana pada ketika itu adalah jenis tank ataupun mod. Pada ketika itu kalau perasan yang jenis yang besar yang kena pegang segenggam tu untuk device vape itu. So yang ini adalah generasi yang ketiga. Dan generasi keempat adalah yang sekarang ni lah, yang cantik-cantik, yang comel-comel, yang pelbagai bentuk, pelbagai warna dan sebagainya, adalah generasi keempat yang kita panggil sebagai pod. Dia ni ada, dalam ni ada cartridge, ada yang very senang nak charge, cocok saja USB, masuk poket, boleh sembunyi dalam bag. Dan generasi keempat ni lebih murah. Kalau cek harga dia sangat murah, belas-belas ringgit pun boleh dapat. Dan sekarang ini didatangkan dengan beribu-ribu puff. Minggu ni 10,000 puff, besok 20,000 puff, 40,000 puff dan sebagainya. Dan ada macam-macam bentuk, macam-macam perisa. So this is the fourth generation yang kita bimbangkan sekarang.
Dan bukan sekadar nikotin, dalam tu dia boleh masuk cecair dada, magic mushroom dan sebagainya. So lihatlah bagaimana generasi vape tu dah dalam tempoh sekejap je sebenarnya, dalam tempoh 4-5 tahun dia telah evaluate untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru untuk supaya lebih mudah untuk digunakan. And kita tidak dapat membayangkan sebenarnya apa yang akan berlaku dalam tempoh 3-4 tahun akan datang. Mungkin ada lebih banyak device lebih canggih yang kita tak sendiri bayangkan, because dia keep produce inovasi-inovasi baru untuk vape tu. And semalam saya tengok dalam TikTok ada device baru vape yang dikeluarkan, underwater vape. Dalam ditunjukkan influencer tu menyelam, lepas tu keluar asap berkeropok daripada mulut, daripada underwater menyelam. So imagine ya tuan-tuan bagaimana inovasi-inovasi baru ni akan boleh mengancam keselamatan untuk anak-anak kita di masa hadapan. Dan dalam vape ni dia adalah device ya. Dalam dia kena letak cecair. Cecair itulah yang ada flavor dan juga bahan nikotin. Nikotin ini adalah yang menyebabkan ketagihan ya. Dia ni kalau dipanaskan tidak boleh meruap. So that's why dia perlu menggunakan propylene glycol ataupun PG ataupun vegetable glycerin. Dia ni lah apabila dipanaskan dia akan produce warp. Warp tu yang kita nampak berkepuk-kepuk lah, dan dia juga ada flavor. So very easy, masukkan cecair nikotin, letak PG, VG dan nyatakan apa juga preset yang you nak. So begitu mudah compare to rokok konvensional, dan melihat keadaan begitu mudah, you actually boleh meletakkan apa saja, bukan sekadar nikotin, apa juga bahan terlarang, dadah, ganja, syabu, magic mushroom. So that's why very easy untuk menggunakan. Sometimes kita mungkin tak tahu, kita nampak pelajar itu gunakan vape biasa, vape yang ada nikotin, tapi sebenarnya dalam tu mungkin ada dadah yang terlarang, right? Dan yes, dia bukan saja komputer je ada hacking ya. So dia untuk device vape ini pun dia ada hacking ataupun modifikasi dia untuk dia ni kan kreatif kan. So dia ada je cara untuk masukkan bahan-bahan lain dalam cecair nikotin tu. So memang ada fungsi untuk hacking tu. And Pusat Racun Negara pun memang dah melaporkan yang dadah dalam vape ni bukanlah sekadar cerita lah, memang telah dilaporkan kepada Pusat Racun Negara. So antaranya dia dapat gejala rasa kebas, degupan jantung menjadi laju dan berpeluh-peluh. So orang yang ambil magic mushroom ni dia akan hallucinate, rasa seronok dan melampau dan tidak sedar sepenuhnya. So that's why kalau especially budak-budak sekolah, kalau dia orang ambil benda ni untuk suka-suka, dia orang ingat suka-suka saja, tapi dia tak tahu dalam tu adalah sebenarnya dadah. So memang banyak kes-kes kecemasan yang diterima di hospital melibatkan pelajar sekolah ambil magic mushroom vape. Dan lihat yang berita sebelah tu ada bagaimana digunakan vape yang ada dadah ni untuk umpan pelajar bawah umur untuk dirogol. Okay. So itulah, ini adalah screenshot daripada satu pengamal perubatan lah, bagaimana dia dah dia ni adalah, di tak silap saya, doktor di kecemasan lah. So dia mereka dah terima banyak kes di kalangan pelajar sekolah yang datang muntah-muntah, pening, dan jantung dia, heart rate dia sampai 160 sampai 200. Dan semalam kalau lihat ada satu kes di mana seorang 18 tahun mendapat serangan jantung dan bila dia tanya sejarah, dia memang ada sejarah mengambil vape. So yes, vape adalah ancaman kepada kesihatan dan boleh menyebabkan pelbagai komplikasi.
So ini adalah yang telah dikongsikanlah oleh guru-guru dan sebagainya. Dan mungkin ada yang kata dalam tu ada nikotin saja. Nikotin tak adalah bahaya, yang kita bimbang adalah tas. Tapi sebenarnya nikotin dalam vape ni boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, especially kalau kita ambil dalam kuantiti yang banyak, berterusan dalam tempoh yang kronik, dan dalam dos yang tinggi. So nikotin ini boleh menyebabkan tekanan darah meningkat, jantung, saluran darah mengecut dan menebal, dan dia ada juga kesan kepada mental, otak, menyebabkan nyanyok, ada juga menyebabkan GERD ataupun masalah ulcer perut. Siapa yang ada masalah mental, anxiety, mungkin boleh menjadi lebih teruk. Dan ada tak vape yang dijual di pasaran ni yang tak mengandungi nikotin? Kita kata, dia orang kata nak jual vape yang tak ada nikotin. Tak ada. Itu adalah satu penipuan lah. Tak ada, there's no such thing nak jual vape yang sekadar keluar wak air je. Sebab memang kajian menunjukkan 99 vape di pasaran ada nikotin. Dan sebenarnya vape yang ada dijual tu mungkin lebih tinggi, berkali ganda lebih tinggi berbanding rokok sendiri. So because rokok kita tahu dia sebatang macam tu je, dia tak boleh nak ubah-ubah banyak. But cecair nikotin tu je boleh letak bermacam-macam, lebih pekat, lebih lebih pekat dan sebagainya. So dia lebih potensi untuk menyebabkan addiction. Right? Dan nikotin ini dia adalah sejenis bahan yang menyebabkan ketagihan serius. So kalau lihat graf tu adalah perbandingan antara nikotin, heroin dan juga alkohol. So kalau apa-apa bahan yang menyebabkan ketagihan ni, dia ada beberapa benda faktor tau. Dia ada dependent, kebergantungan kepada substance, tolerance, maksudnya bila dah dapat tu dia nak lagi, nak lebih tinggi lagi, nak lebih high lagi, nak lebih dose yang lebih tinggi untuk dapatkan efek yang sama. Dan juga ada kesan withdrawal, atau maksudnya kalau kesan penarikan daripada gian. So bila kita lihat graf ini, perbandingan antara nikotin, heroin dan alkohol, kita boleh lihat bahawa kebergantungan nikotin ini mempunyai adalah bahan yang lebih menyebabkan ketagihan, kerana dia lebih menyebabkan orang tu ada kebergantungan dan develop tolerance dia lebih tinggi berbanding bahan-bahan lain. So that's why kalau kata belajar budak-budak sebenarnya most yang kita jumpa, mereka tidak aware mengenai kandungan nikotin ini. Mereka ingat, sangkakan bahawa vape tu sekadar wap yang berperisa, sonok je keluar perisa, tanpa tahu bahawa sebenarnya dalam tu ada nikotin. Nikotin ini menyebabkan ketagihan. Dan bukan sekadar wap air. Dalam tu bila di asap jus vape tu, dia setakat ni dah dikenal pasti 31 lah bahan kimia bahaya. So yang pertama adalah ultra fine particle ataupun zarah-zarah halus. Bila dah halus ni very easy to sangat mudah untuk absorb ke dalam paru-paru. Dan dia juga ada diacetyl lah yang menyebabkan masalah paru-paru serius, formaldehyde menyebabkan kanser, dan juga VOC yang menyebabkan sakit tekak, roya, iritasi dan macam-macam lagi. So dia bukan sekadar wap air yang tidak bahaya. So adakah ia cara untuk berhenti merokok? So ada orang kata menggunakan vape untuk berhenti merokok. But yes, mungkin ada yang berjaya berhenti merokok, tetapi kajian menunjukkan, bukti yang sedia ada, tidak menunjukkan vape sebagai alat untuk berhenti merokok. Right? Because dan kajian juga menunjukkan individu yang cuba berhenti merokok dengan vape akhirnya menjadi dual user. Maksudnya mula-mula dia kononnya nak berhenti merokok, ambil vape, tapi at the end vape pun dia ambil, rokok pun dia ambil. Dia jadi kedua-dua user. Dan buat masa ni ada jaminan keberkesanan lah. So kalau kata orang kata vape untuk berhenti merokok, jawapannya adalah tidak lah. Right? Dan bila kita buat engagement dengan syarikat vape ataupun tembakau lah, mereka kata kita tak ada mempromosikan vape untuk kanak-kanak.
kita larang kanak-kanak beli. We are not promoting our product to kanak-kanak, but we look at their product memang untuk kanak-kanak dan wanita. Tengoklah bentuk dia, bentuk mainan, flavor yang menarik, warna yang menggoda untuk wanita gunakan. Ada yang bentuk macam maskara, dan mereka juga menggunakan influencer di TikTok untuk promote dia produk. So obviously, walaupun dia orang kata dia orang tak ada intention untuk promosi kepada wanita dan kanak-kanak, but their products shows that memang mereka nakkan wanita dan kanak-kanak, right? Dan kenapa dia orang nak remaja dan wanita? Why dia orang nak remaja dan wanita? Kenapa dia orang is dia target market? Because dia orang tahu produk yang dia orang nak jual ni adalah produk yang menyebabkan ketagihan. Jadi bila dia berjaya rekrut pembeli baru ataupun pengguna baru, so pengguna baru ni berpotensi untuk menjadi pengguna berpuluh-puluh tahun sepanjang hayat mereka. So it's a new investment lah. So that's why kalau syarikat vape ataupun rokok lebih berbala untuk promote kepada remaja berbanding pada yang nak tua. Dah tua 50 tahun, tinggal 20 tahun lagi nak hidup. Tapi kalau dia promote kepada remaja, belasan tahun, dia ada 50 tahun, 60 tahun lagi untuk menjadi potential customer mereka. So that's why they are promoting to remaja dan wanita. Ini adalah target sekarang, ya. Dan naratif mereka memang sebagai vape sebagai harm reduction ataupun pengurangan kemudaratan. But we look here, dia bukan pengurangan, but it's a substitution ataupun penggantian. Kerana ia rokok digantikan dengan vape, but it's not safe. Dia adalah menggantikan mudarat dengan mudarat. Macam masuk mulut harimau ke masuk mulut buaya. Dan instead of harm reduction is a harm initiation ataupun permulaan kepada kemudaratan. Kerana tadi saya dah beritahu bahawa yang tadi tu dia kononnya nak harm reducekan orang pengguna rokok sedia ada, but akhirnya dia menjadi permulaan kepada kemudaratan perokok-perokok baru. Dan instead of harm reduction, dia adalah harm amplification ataupun dia memperhebatkan lagi kemudaratan itu. At the end dia menjadi dual user. Kesan buruk rokok pun dapat, kesan vape pun dia dapat. So at the end dia menjadi dual user and amplify the kemudaratan. And mungkinlah cikgu-cikgu semua boleh ambil perhatian kepada info ini. Kenapa kita tak nak pelajar-pelajar kita ni ketagih kepada vape, right? This is very important point, bahawa otak manusia ni dia akan berkembang sehingga usia dia 25 tahun. Ketinggian mungkin up to 18 years old, 20 years old, but our brain still developing sehinggalah berusia 25 tahun. Bila developing tu, maksudnya dia akan menghasilkan banyak fungsi baru, bercambah baru, pembelajaran baru. So apabila vape ini yang mengandungi nikotin, dia akan mengganggu fungsi otak dan mengganggu pembelajaran di kalangan pelajar. Dan bahagian otak yang mengawal tumpuan, especially bahagian yang mengawal tumpuan, pembelajaran, mood dan kawalan impuls. So dia adalah, senang cerita, vape akan merosakkan otak pelajar dan akan mengganggu dia punya pembelajaran. So sayanglah, otak tu sepatutnya suci, sepatutnya dibenarkan untuk membesar dengan sihat, tetapi because ada bahan-bahan addiction ni, dia terbantut. So manusia seumur hidup kita ada satu je otak, dan tak boleh digantikan, tak boleh dapat kalau rosak dia tak boleh tumbuh yang baru. Kalau berlaku apa-apa, nak mengecut pun dia tak boleh mengembang balik. So it's very important to protect ataupun jagalah otak ni, especially untuk kanak-kanak dan pelajar kita. And inilah yang saya beritahu tadi, vape adalah initiation kepada addiction yang lain, ya. So nampak satu kajian yang dilakukan oleh Columbia University terhadap 50,000 pelajar remaja Amerika yang menggunakan vape.
telah menunjukkan bahawa terdapat risiko penggunaan dadah terlarang lain. So ini kita katakan adalah vape adalah gateway. Dia adalah pembuka kepada permulaan kepada ketagihan yang lain. Mula-mula vape, actually dulu sama juga, rokok pun bermula dengan rokok. So now dia bermula dengan vape. Vape dia akan ambil rokok, rokok dia akan ambil ganja, ganja dia akan ambil syabu, syabu dan sebagainya. It's always ada benda yang dia nak start. Dia tidak terus ke dadah. Ini ADK lebih expert. Macam mana dia tahu? Memang 95% kalau kita tanya pengguna dadah, memang dia ada merokok sebelum ini. So rokok, vape adalah a gateway to the addiction yang lain. Right? So kita ada dengar cerita paru-paru ditabuk kan? Baca betul ke vape ni boleh menyebabkan paru-paru ditebuk ke saja je dia orang nak buat bagi kita takut? Sebenarnya rokok ni dia ada bahan aldehyde lah dan juga bahan-bahan chemical lain, dia akan menyebabkan kerosakan kepada saluran pernafasan. Dalam paru-paru kita dia ada macam banyak sac ataupun banyak gelembung-gelembung udara dalam tu. And apabila vape ni dia akan menyebabkan sac-sac itu dia pecah. Rupture. So semakin banyak sac dalam paru-paru itu pecah dan rosak, so dia akan menyebabkan terkumpullah udara dalam tu, paru-paru akan collapse dan terjadilah kejadian spontaneous pneumothorax. Sebab itulah paru-paru itu perlu ditebuk dan masukkan prosedur chest tube untuk keluarkan udara cair yang terkumpul di dalam paru-paru. So kalau boleh orang tanya, betul ke vape ni boleh menyebabkan paru-paru ditebuk? Yes, because vape menyebabkan risiko kejadian spontaneous pneumothorax dan you perlu insert chest tube untuk keluarkan udara. So banyaklah you tengok dekat social media dan quite interesting untuk isu vape paru-paru ditebuk ni, because kebanyakan ceritanya diceritakan oleh pesakit sendiri. Right? Because kita doktor tak boleh nak share cerita pesakit. Kita ada etika, maksudnya kita ada it's confidential lah, rahsia, tak boleh lah dedahkan maklumat pesakit dan sebagainya. But apabila pesakit sendiri yang merupakan pengguna vape share their experience, is more valuable sebenarnya tau. Dia lebih berharga dan lebih bermakna untuk orang awam. So we really appreciate the sharing story dan juga yang diceritakan oleh pengguna-pengguna vape ni. So at least ada orang lain boleh belajar daripada apa yang telah berlaku. Okay. Then bila saya sebut harm reduction ni apa benda sebenarnya? So it's actually a policy lah ataupun program untuk berkait dapat dengan mengurangkan kemudaratan penggunaan dadah psikoaktif yang individu yang tidak mampu dan tak ingin berhenti menggunakannya. So dia tak nak berhenti, dah tak boleh nak berhenti. So that's why kita gunakan harm reduction strategy. Dan ia bergantung kepada individu lah. Dan syarikat vape ni pula dan juga tembakau ni dia akan gunakan strategi yang sama untuk mengelirukan kita. So dia lihat global tobacco use global tobacco use ni dah semakin berudum. Nampak dah semakin berkurangan. Seluruh dunia dah sign FCTC, banyak negara dah buat pelbagai cara untuk mengurangkan prevalence merokok. So bila lihat sales rokok tu dah makin berkurangan. So that's why kalau orang tanya, sebenarnya syarikat vape dan syarikat rokok ni adalah sama je. Mereka adalah yang sama. Bila rokok ni, syarikat rokok ni, dia dah take over syarikat vape perlahan-lahan. So at the end dia akan monopoli vape dan akan monopoli the market. So that is how tobacco industry works, sebab mereka memang nak monopoli. So that's why kalau yang kata vape ini untuk membantu industri peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga berputra, sebenarnya tidak. Ia adalah very short term. Later the tobacco industry will come, akan take the entire market dan peniaga-peniaga kecil ni akan diketepikan. Dan inilah yang berlaku pada sebelum ini. Rokok pun sama. Mereka berlaku benda yang sama. Tobacco industry come in dan take over the entire market. Alright.
apa perbezaan harm reduction yang dilakukan oleh kesihatan awam dan juga syarikat vape. So kita bila harm reduction yang dilakukan oleh kesihatan awam, dia penggunaan alternatif, replacement ataupun penggantian atau alternatif dilakukan secara deliberate, berhati-hati, dan kita hanya beri tumpuan kepada orang yang betul-betul nak berhenti. Compare to syarikat vape, dia kata nak harm reduction, tapi instead of harm reduction, dia kembangkan pasaran, banyakkan produk baru, target new market. So tak tally lah kata nak harm reduction tadi, tapi you aim market kepada wanita, kepada kanak-kanak. Then who are they? Siapa mereka? Kalau kesihatan awam ni daripada pakar lah, pakar kesihatan awam dengan target untuk menjaga kesihatan awam secara menyeluruh. But who are they in syarikat tembakau adalah yang ingin bermotifkan keuntungan. And they keep producing then they keep produce new evidence, but kajian-kajian yang dia lakukan tu ada bias, so disponsor oleh syarikat vape, and of course the outcome of kajian tu dia bias kepada syarikat vape instead of kajian daripada kesihatan awam yang lebih bebas, tanpa pengaruh mana-mana pihak. And kalau betul nak harm reduction ni di bawah kesihatan awam, produk tu dibelikan oleh doktor atau ahli farmasi dengan prescription, dan fokus kepada betul-betul siapa yang nak cut addiction. Tapi apa yang dilakukan oleh syarikat rokok dan vape, ia berada di mana-mana, siapa pun boleh beli dan dia dijual secara berleluasa. And kalau kata harm reduction tu lah sebenarnya adalah untuk bandingkan kalau terjun di tingkat 36 lebih selamat berbanding terjun daripada tingkat 29. Right. Boleh bayang tak? Maksudnya kedua-dua pun bahaya, tapi you nak kata ni kononnya kurang bahaya, but at the end of product is stays the same. Mati juga. Ada banyak isu. And target lah, kalau tengok target harm reduction tu, sepatutnya kalau betul nak harm reduction, dia target kepada perokok saja, tapi apa untuk memastikan smoker tu saja yang kurang. But in reality adalah harm reduction yang dilakukan tu adalah ex-smoker. Jangan sampai belakang. So realitinya tak seperti mana yang dikatakan. And just overview of so far, you just cuba bayangkan rokok, kalau rokok konvensional tu dia dah berada dalam pasaran dunia ni beratus tahun. Dia dah ada di pasaran beratus-ratus tahun. Dia start commercial berpuluh-puluh tahun. But only after 40 years, tahun 1960-an, barulah kita dapat outcome bahawa kata rokok ni boleh menyebabkan kanser, ada bahaya dan sebagainya. But bayangkan untuk vape ini, dia baru saja bermula tahun 2003. Dia perjalanan dia masih lagi pendek, tetapi kita dah dapat evidence yang banyak untuk mengatakan bahawa dia ni adalah bahaya. Dah ada penyakit-penyakit baru yang dinamakan sebagai EVALI. Right? So kematian-kematian yang immediate akibat vape. So long term effect masih lagi belum nampak jelas, but kita nampak kajian-kajian yang ada sekarang ini menjuruskan ke arah vape memang berpotensi menyebabkan masalah kesihatan. Right? So kajian-kajian kita ada dalam makmal menunjukkan bahawa memang vape ni menyebabkan oxidative stress dan juga radang, menyebabkan kanser. Right? Dan pasif smoker kepada pasif, ada orang kata vape tu, ada yang kata isteri tak kisah terkena vape compare tu asap rokok sebab dia wangi, but kajian awal menunjukkan second hand smoke pada vape pun dah ada kesan. Dan dual user lah yang sering kita diklaim untuk berhenti merokok, at the end menjadi dual user. So as a whole, as a keseluruhan dia, untuk saya punya sesi ni,
untuk beritahu bahawa vape bukan selamat, and instead of harm reduction, vape adalah permulaan, adalah substitution dan juga amplification. Dia memperhebatkan lagi kemudaratan. Dan sila ambil perhatian bahawa vape kini digunakan sebagai alatan untuk dadah terlarang lah, syabu, biji mushroom, ganja, and kita very challenging, sangat panggil sangat mencabar, because kita come out with new evidence. Syarikat rokok dan vape sentiasa cuba untuk mengeluarkan inovasi baru dan mengeluarkan propaganda baru untuk memastikan masyarakat terpedaya dan yang ke vape selamat, kurang mudarat dan menyebabkan ketagihan. Right? Itu sahaja sesi pada saya. Saya berhenti di sini dan beri peluang kepada Dr. Dalila lah untuk sesi berikutnya. Kalau ada soalan boleh letak di ruangan chat box ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih ucapkan kepada Dr. Muhammad Firdaus. Jadi sebelum tu saya nak umumkan sekejap lah. Saya dah ada pastekan link kehadiran, jadi tuan-tuan dah boleh isi lah dalam list kehadiran tu. Jadi semua boleh buka link kehadiran tu untuk saya dapat respon. Boleh Okey, okey, sebelum tu Tuan boleh dapatkan slide tak? Nak sharekan slide Okey, boleh. Nanti kami akan sharekan slide kepada Cik Muhammad Razim Okey, Cik Muhammad Razim. Okey, tanpa membuang masa, Doktor okey, kita jemput Dr. Dalila untuk memberikan topik yang seterusnya, iaitu kenali, evali dan komplikasi vape itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput Dr. Dalila untuk memperkenalkan diri dan seterusnya menyampaikan topiknya. Dipersilakan Doktor. Nampak ke? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. Nordalila binti Ghazali, pegawai perubatan daripada Klinik Kesihatan Teluk Intan, Hilir Perak lah. So hari ini insyaAllah tadi dah banyak kita dengar kupasan berkenaan dengan vape dan sejarah daripada Dr. Firdaus. Jadi seterusnya saya untuk hari ini akan bercakap mengenai kenali evali dan komplikasi daripada vape lah. Komplikasi vape dah banyak disentuh, cuma kenali evali kita nak tahu apa itu penyakit yang dinamakan evali ni lah. Okey. Slide-nya. So, jadi kecil je slide. Proses. Okey je. Jadi kecil macam nak ni. Sekejap. Oh, bentar. Tak boleh okey je. Okay, so evali ni adalah penyakit yang kita katakan dia nama lainnya adalah e-cigarette or vaping product used associated lung injury. So apabila kita kata electronic cigarette ataupun e-cigarette yang kita guna tu adalah is a handheld device equipped with aerosol generator, battery and solution storage area. Okay, bahan yang kita kata e-cigarette tu ataupun vaping tu dia purpose dia untuk mendeliverkan nikotin ataupun bahan lain dalam bentuk aerosolization lah. So first invented in 2003. Dan since marketed worldwide. Kita percayalah bahawa e-cigarette ni dia masuk ke Malaysia dalam market tahun pertengahan 2000 dan semakin mendapat sambutan dan populariti pada tahun 2010 ke atas lah. Okey. Ini contoh vape. So dia menggunakan kadar yang sama dulu dia ingatkan apabila rokok tu nak mengurangkan mengurangkan kemudaratan rokok tu dengan mengurangkan asap daripada rokok, tapi sebenarnya sama jugalah vape ni akan memberi aerosolization. Okey, ni electronic cigarette.
kita tengok balik dia ada battery power, previously cigarette shape dan now has various design that vaporize a liquid solution lah. So yang mana kita inhale orally. Okey, tadi Dr. Firdaus dah sebut pasal sejarah vape tapi saya sentuh baliklah sikit pasal sejarah vape ni lah. Okey, vape mula diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Herbert A. Gilbert tapi waktu tu tak dikomersialkan dan kemudian lenyap pada tahun 1967 lah. Okey, yang sekarang ni yang vape yang generasi terkini dicipta oleh seorang ahli farmasi yang bernama Hon Lik pada tahun 2003. So dia vape ni dia dapat menukarkan nikotin dalam bentuk wap yang dilarutkan dalam cecair propylene glycol lah. So wap nikotin ni lah yang kemudiannya akan disedut masuk ke dalam paru-paru seterusnya ke aliran darah lah. Okey. Tujuan utama dia adalah memberikan dos nikotin kepada perokok supaya tidak perlu menyedut asap rokok yang lebih banyak bahan kimia bahaya. Yang ini yang dikatakan dia ingatkan supaya daripada dulu kalau merokok tu boleh banyak sedut nikotin jadi dia menukarkan kepada vape. Dia cuba nak mengamalkan konsep harm reduction lah, maksudnya kurangnya kemudaratan apabila kita menyedut vape. Tetapi sebenarnya sama, nanti kita akan tengok lagi lah, sebenarnya vape ni sama juga, dia still akan masuk kepada paru-paru lah. Okey, so Hon Lik ni dia mencipta vape ni atau rekod elektronik ni disebabkan bapa dia meninggal. Okay, bapa dia meninggalkan disebabkan kanser paru-paru, disebabkan kuat merokok lah. Jadi dia cipta vape ni untuk membantu golongan perokok berhenti merokok. Okey, ni niat asal Hon Lik lah. Niat asal dia adalah ternampak baik lah. Okey, dia nak mengurangkan kemudaratan. Supaya orang yang merokok ni berhenti guna rokok dan mengambil vape lah. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, ni Hon Lik lah yang mencipta vape tadi. Okey, jadi sebenarnya tadi Dr. Firdaus dah terekam banyak kan sebabnya konsep dia nak mengurangkan kemudaratan daripada mereka yang merokok kepada vape lah. Tapi sebenarnya vape ni tahun yang nanti kita tengok data lah macam mana daripada vape ni kemudiannya akan menyebabkan penyakit EVALI. So daripada kita konsep harm reduction, konsep rokok tapi dia akan menyebabkan harm creation dan lastly orang yang kalau kita tengok daripada orang yang tak pernah merokok sekalipun dia akan ada induce orang start mengikut trend untuk vaping lah. So antara dua daripada orang yang tak pernah merokok try kepada vape dan ada juga orang yang daripada nak berhenti merokok mengambil vape dan last sekali dia mengambil dua-dua. So kita panggil last dual user lah. Okay, so ni kita tengok data daripada WHO pada tahun 2020. Evidence reveals that these products are harmful to health and are not safe lah. Sama juga seperti rokok. So kadang-kadang tu bila orang yang awal-awal merokok, kita tak nampak kesan awal-awal. So bila dah 10 tahun, 20 tahun ke atas, baru kita nampak sebenarnya rokok ni menyebabkan kanser paru-paru dan memberikan banyak lagi penyakit kepada kesihatan badan lah. So sama juga dengan vape lah. Masa awal-awal trending dia vape ni, orang nampak vape ni sebenarnya harm reduction. Satu pengurangan kemudaratan kepada rokok lah. So ramai beralih kepada vape. Tapi sebenarnya masa tu tak perasan lagi dan kita tak nampak lagi. Sebenarnya vape ni pun sama mengeluarkan kesan yang tak baik kepada kesihatan. Okay, so kalau kita tengok tadi Hon Lik masa start dia introduce e-cigarette ni waktu tahun 2003. Dan bila kita tengok kat sini tahun 2019 berlakunya EVALI outbreak. Waktu ni baru kita dapat data lah, maksudnya penyakit tu sudah dikesan. Masa awal-awal kemunculan tu orang happy, orang gembira, nampak macam hebat je, trending lah, dia baik. Tapi bila dah tahun 2019 dekat US ni dah ada 2,807 kes dan menyebabkan 68 kematian lah. So waktu tu dah tahun 2019-2020 tu kiranya tengah peak lah outbreak of EVALI lah. Kalau kita data juga, EVALI ni kalau dulu macam kita tengok contohnya orang merokok tu mungkinlah bila tahun 30-an, 40-an, 50-an ke 60-an ke atas tu dia punya simptom yang dah nampak lah. Tapi berkaitan yang EVALI ni kalau kita tengok average mean dia, kalau kita tengok contohnya yang ada 2,668 hospitalized lah EVALI case or death reported to control of Center of Disease Control lah. Ni yang masa 2020 lah. Maksudnya rekod memang sudah ada banyak kes yang dinotify sebagai EVALI. So 66%-nya adalah lelaki dan di antara pertengahan umur dia adalah antara umur 24 tahun dan di mana 76% daripadanya adalah berumur 35 tahun ke bawah.
Okay, so kita boleh tengok average age dekat sini adalah golongan yang antara remaja ke dewasa lah. Bukannya umur yang mesti 60 tahun ke atas baru dapat. Maksudnya yang muda-mudi pun dah boleh dapat kesan daripada simptom EVALI semualah. Okay, kat sini what causes of EVALI? Penyakit yang kita kata e-cigarette yang associated with lung injury ni, kalau kita tengok antara chemical bahan-bahan yang ada dalam vaping tu sendiri, e-cigarette tu, antara yang kita kata antara yang utama lah yang boleh menyebabkan EVALI adalah kandungan yang mengandungi vitamin E acetate ataupun THC lah, tetrahydrocannabinol. Tetapi tak itu sahajalah, dalam e-liquid tu sendiri, e-cigarette tu terdapat banyak lagi bahan lain, potential toxicant yang lain, iaitu propylene glycol, vegetable glycerin, flavoring agent, vitamin E acetate, CBD, THC dan nikotin. Semua ni menyebabkan ada antara bahan-bahan yang boleh menyebabkan penyakit EVALI. Okey, ni contoh tadi kita terangkan dalam satu e-liquid tu ataupun dalam satu vaping e-cigarette tu dia mengandungi air sebagai pelarut. Ada flavor apa yang boleh kita letak, ada nikotin, ada propylene glycol dengan vegetable glycerin lah. Okey, so untuk sikit kita faham lah, propylene glycol ni adalah daripada sisa petroleum yang mana dia boleh menukarkan cecair kepada vape lah. Okey, so biasanya kalau lagi tinggi propylene glycol ni maksudnya kita punya asap vape tu dia lagi pekat lah. Okey, vegetable glycerin ni adalah daripada dia extract daripada minyak sayuran dan berfungsi untuk menebarkan asap vape lah. So kalau lagi tinggi vegetable glycerin biasanya lagi senang lagi cair dan lagi senang meruap lah. Okey, bahan-bahan ni sebenarnya dia kalau kita macam vegetable glycerin ke apa, dia kalau makan okey tapi dia tak sesuai untuk inhalation lah. Okey, so kita contohnya macam kita pergi pada vitamin A acetate tadi. Vitamin E acetate tadi tu satu bahan yang ada di dalam kandungan e-cigarette. Bila dia lalu pada paru-paru, dia tak diserap. Jadi dia menyebabkan mengeluarkan ketan lah. Ketan ni bahan tu yang akan menjadi dia akan jadi reaktif dan jadi irritant kepada kita punya paru-paru. Okey. Ya, habis kat situ nak terangkan dari segi kandungan vaping ataupun e-cigarette tadilah. Okey, seterusnya kita nak mengenali lah EVALI ni apa simptom-simptom, apa ciri-ciri ataupun biasanya orang boleh kata apa yang ada pada ciri-ciri ni lah EVALI. Okey, kita akan ada respiratory symptom, itu sistem daripada pernafasan, sistem pernafasan dan juga daripada gastrointestinal symptom lah. Okey, so simptom kebanyakan pesakit akan mengalami respiratory symptom adalah 98% lah, mostly adalah paru-paru punya simptom lah. Yang pertama contohnya shortness of breath. Maksudnya rasa semput, rasa sesak nafas, rasa tak cukup oksigen ke apa macam tu. Dan rasa batuk-batuk yang berpanjangan dan ada chest pain dan juga pleuritic chest pain, ada berlaku sputum production. Maksudnya berlakunya kahak lah dan hemoptysis, batuk berdarah. Okey, ni semua adalah simptom-simptom macam simptom batuk yang lain. Tapi nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak kesan dengan orang yang ada penyakit EVALI lah. Simptom dia sama macam simptom orang yang ada respiratory tract yang lain lah. Okey, ni antara constitutional symptom yang lain yang boleh ada adalah 78%-nya mengandungi fever, demam, boleh rasa cheese, rasa getar, turun berat badan dan rasa lesu lah. Okey, dan kalau gastrointestinal disease dia simptom kepada perut ni antaranya lah ada rasa loya, ada muntah, sakit perut dan cirit-birit lah. Okey, ni signs lah. Tadi ciri-ciri tanda ni macam apa bukti lah. So biasanya orang yang sudah mengandungi EVALI punya simptom ni dia akan menunjukkan tanda-tanda demam. So tachycardia maksudnya nafas dia punya nadi dah start laju. Tachypnea maksudnya dia punya pernafasan tu dah berombak lah, maksudnya nampak dia dah semput. Orang lain nafas macam biasa nampak tenang. Kalau nampak dada berombak macam orang asma lah, siapa pernah tengok orang asma. Kalau dia tengah dapat serangan asma, kita akan tengok pernafasan dia macam tercungak-cungak sebab tak cukup oksigen. Okey, dan hypoxia maksudnya tak cukup oksigen lah. Okey. Ni sikatan balik.
Okey, jadi kalau orang kita tengoklah kalau kita suspected E-Valley ni adalah dia biasanya ada berlaku history of e-cigarette ataupun vaping product lah. So soalan yang kita kena tanya bila kita suspect orang yang mengguna vape ni menghadapi E-Valley lah. So kita kena tanya bila time of last use, duration, method, maksudnya bila guna, apa cara dia, berapa kerap dan ada tak dia ambil produk lain lah, produk merokok yang lain. Okey, jadi bila kita nak diagnose orang yang memang kena E-Valley, sekurang-kurangnya dia mestilah mengambil vape atau e-cigarette ni selama 90 hari. Tu baru kita boleh kata dia ni mengalami simptom E-Valley lah. Okey. So bila kita kata orang yang dual user, contohnya ambil rokok dan ambil vaping sekali, tu lagi berganda lah dia punya kesan kepada paru-paru lah. Okay. Device and e-liquids, product brand name, delivery system. Tadi ada yang Dr. Fida dah tunjuk lah open vaping dengan closed vaping dengan type of substance. So dalam tu kita kata dalam vape tu sendiri macam-macam produk yang kita boleh letak lah. Ada soluble, ada air, liquid, ada solvent dia, ada boleh letak vapor, perisa apa dan bahan-bahan macam-macam yang ada boleh ada dalam tu lah. Okay. Okay, so ni kita nampak ciri-ciri E-Valley tadi. Okay, so next kita masuk kepada investigation. Mungkin tak perlulah untuk orang awam untuk mengetahui detail lah pasal ni, tapi just kalau biasanya bila berlaku, kita kata tadi orang yang kita suspect E-Valley dah merokok selebih 90 hari dan ada simptom-simptom yang lain tadi, biasanya kalau ada pergi klinik kesihatan ataupun tempat lain, biasanya kita akan buat screening lah ataupun kita akan buat investigation, penyiasatan kepada kita nak kata betul ke E-Valley ataupun kemungkinan penyakit lain lah. So basicnya kita akan ambil darah lah, saya tengok FBC, AFBC ni tengok sel darah merah, putih, ESR, CRP ni untuk melihat kesan jangkitan di dalam badan lah. Ambil air kencing ataupun kalau nampak batuk dia berkahak yang dalam berpanjangan, kita kena ambil culture sensitivity lah. Okay. Test untuk influenza ataupun suspek yang possible infectious pathogen lain atau immune screening dan also TB dengan COVID-19 screening. Okay, ni biasalah standard kalau dekat klinik kesihatan atau mana-mana klinik. Bila seorang tu batuk dah berlebihan 2 minggu, memang kita akan buatlah biasanya memang kita saja. Sekarang ni memang kita tetap buatlah macam dulu test COVID, tapi memang disarankanlah semua orang buat saliva test dan bila batuk 2 minggu kita akan screen untuk TB lah sekurang-kurangnya. Biasa kita akan buat X-ray dan hantar sputum AFB. Dan selanjutnya bila kita nak kata orang ni E-Valley ke tak E-Valley ke, yang memang wajib ada adalah chest X-ray lah. Chest X-ray, dan kalau chest X-ray tak semestinya X-ray tu ada findings positif lah. Dia boleh jadi je findings dia normal. Tapi kalau still ada persistent symptoms, kita kena proceed dengan CT scan lah. Dan ada yang lain boleh buat bronchoskopi. Pada kalau kita buat X-ray, ada yang ada 94% adalah heart abnormal, maksudnya tak ada apa-apa. Ada 94% adalah ada abnormal lah, maksudnya ada findings, dan 6% adalah initial normal X-ray, abnormal CT. Maksudnya yang macam saya cakap tadi lah, mungkin awal-awal kita buat X-ray nampak normal je, tapi bila kita buat CT scan baru nampak ada something yang tak normal lah. Kalau nampak chest X-ray yang abnormal, mungkin pernah nampak non-specific bilateral opacity. Bila kita buat scan, CT scan nampak macam ada basilar ground glass opacity with subpleural sparing lah. Okay, ni nak terang detail pun saya tak perlu detail lah pasal X-ray, tapi bila kita buat X-ray, kalau untuk patient yang E-Valley, kita akan nampak lah something findings abnormal. Okay, tapi dia ada berapa persen juga yang mengandungi X-ray yang normal. Yang ni contohnya yang tak normal, nampaklah sparing of subpleural region. Okay, nampak banyak opacity dekat paru-paru dia, nampak hitam-hitam semua. Okay, yang ni pun by CT scan lah, tapi biasa kalau kat klinik kesihatan kita tak buat lah. Kita tak ada CT scan, kita boleh buat sekadar X-ray je. Cuma bila kita suspect E-Valley, nanti dekat last kita akan beritahu lah sebab dia benda ni perkara ada penyakit baru. Jadi bila kita suspect E-Valley, penyakit-penyakit ni kena bincang dengan doktor pakar dekat hospital lah. Okay, so dekat CT scan pun bila kita buat akan nampak findings lah. Okay, nampak banyak ground glass opacity, nampak banyak kesan-kesan dekat paru-paru lah. Okay.
Okey, ni kesan vape kepada tubuh lah, terhadap tubuh. Saya tak spesifik banyak lah kepada komplikasi EVALI. Tapi kalau kepada mata, kita tengoklah iritasi mata. Sebab kita guna tadi antara bahan-bahan yang dalam kandungan vape tadi tu, asap tu, ada contohnya macam vegetable glycerin tu dia boleh menyebabkan iritasi pada mata, jantung tidak berfungsi, tadi kesan kepada perut, sel otak. Kita tengok tadi gambar banyak kan budak sekolah bila overdose of nikotin semua, so akan menyebabkan berlaku sawan, dia dah jadi dah jadi macam khayal, dah jadi jadi ni lah, dia jadi dah tak rasional lah. So boleh jadi iritasi tekak daripada bahan-bahan tadi dan menyebabkan masalah utama adalah paru-paru lah, yang kita kata semacam asma. Okey, agak-agak faham ke yang saya terang pasal EVALI ni? Dia sebab penyakit yang baru. Jadi CPG baru pun macam baru kita tengah bentangkan lah, tengah perbincangan pasal EVALI. Jadi sedikit treatment lah, kita kata apa rawatan kepada orang yang kita suspek EVALI lah. Jadi rawatan antaranya biasanya kita akan bagi antibiotik ataupun antiviral. So dia akan according lah kepada apa kata pakar untuk start treatment lah. Dan biasanya kalau kat hospital dia orang akan bagi kortikosteroid lah, akan introduce steroid. Sama ada kalau dia masuk ward kita akan bagi IV lah, maksudnya ikut jarum lah, cocok dengan ataupun makan lah. Dan biasanya dia akan tapering dose lah, maksudnya steroid tu biasanya total durationnya selama 11 hari dan dia akan dose tu akan makin gradually kurang-kurang lah. Okey. Kita tengok indication for admission lah. Yang ni mungkin high sikit lah, tapi kita tengok macam mana kalau EVALI tadi mungkin simptom yang kita nampak macam saya sebut, sesak nafas, sakit batuk, sakit perut, tapi dia tak sampai situ sahajalah. Kalau mungkin orang yang dapat severe, maksudnya orang yang mendapat kesan yang sangat teruk, memerlukan kemasukan ke hospital. Orang yang macam mana bila kita tengok oxygen saturation dia 95% ke bawah lah, so dia tak pakai apa-apa pun 95 ke bawah. Ni waktu zaman-zaman COVID biasa dengar oxygen saturation, ramai yang ada SpO2 monitoring sendiri kat rumah. So sama je juga, kalau monitor 95% ke bawah maksudnya tu tak normal lah, ataupun dia ada penyakit-penyakit lain, ataupun dia ada comorbidity. Contohnya memang orang tu kebetulan memang ada darah tinggi ke kencing manis ke, lagi dia ni high risk lah. Ataupun orang yang tak dapat nak pergi ke access medical care dalam masa 24 ke 48 jam lah. So kita takut dia mengalami worsening respiratory symptom lah. Okay, dia duduk jauh kat pedalaman, kita tahu dia ada simptom-simptom EVALI dan dia susah nak pencapaian ke hospital. So kita advise untuk dia admission lah dan poor social support. Okey, yang ni adalah kriteria yang kita boleh outpatient management je. Contohnya patient yang datang ke klinik ada normal je, dia punya kita check itu maksudnya oksigen okey, dia tak ada penyakit-penyakit lain, ada support. So kalau ada apa-apa kecemasan boleh terus pergi hospital, so kita boleh manage dekat primary care center je lah. Okey. Dan ni contoh kalau patient yang kita dah daripada masuk ward tadi, dia boleh discharge daripada hospital, contohnya patient yang dah stable untuk 24 ke 48 jam lah. Okey, so kalau ikut guideline lah untuk penyakit EVALI ni 48 jam selepas discharge mesti kena ada follow up lah. Okay. Dan kita kena ada instruction of discharge medication dan counselling kita given lah. Kita bagi ubat dan kita bagi counselling. Macam tadi cakap mungkin macam kita bagi steroid kan total 11 hari. Jadi kalau dia dah boleh balik awal, kita kena continuous dose lah sampai ke habis lah. Dan counselling, dan kita juga kena bagi counselling kepada orang-orang ni untuk offering sigaret ataupun tobacco cessation. Maksudnya nak berhenti merokok dengan ataupun vaping ni. Tak boleh dah macam dischargekan macam tu je. Orang-orang yang macam ni kalau dia tak serik lagi, kita kata still balik tu nak keluar hospital tu still lagi nak rokok, still lagi nak vaping. Maksudnya dia masih tak serik dengan penyakit sendirilah. Jadi kita boleh offer intervention. Okay. Counselling dan segi ubat-ubatan. Jadi kalau nak katanya penyakit yang masih seperti rokok dan vape, sebenarnya kat klinik kesihatan kita ada ubat lah. Ubat untuk berilah ataupun kita boleh saja beli kat farmasi. Jadi kalau ada di antara ni ahli keluarga ataupun rasa adik-beradik ke mak ayah ke siapa ke yang rasa dan nasihat-nasihat untuk berhenti rokok ataupun vaping ni susah lah. Jadi boleh rujuk kepada klinik kesihatan. So insyaAllah kita ada ubat lah. Atau kalau rasa tak boleh nak ubat lagi, kita boleh ada khidmat counselling lah.
Okey, ni discharge hospital prescription sama juga macam tadi, ubat-ubat yang kita kena bagi selepas keluar daripada hospital lah. Okey. So tadi kita recap balik lah So Ivali ni yang kita suspect adalah dia dari segi apa history daripada merokok tadi masih 90 hari daripada selepas ambil vaping dan kena ada yang wajib adalah chest x-ray lah. So kalau ikut kita kena consult dengan physician, ni kalau ikut guideline yang betul lah, tapi sebab Ivali ni kita baru nak emphasizekan penyakit ni dan dia belum meluas lagi lah. Maksudnya dekat Malaysia ni kita tak ramai lagi yang notify kat penyakit Ivali ni. Sebab kalau ada maka kita kena notify. So kena consult dengan physician dan kena work out untuk rule out atau penyakit-penyakit lain lah. So kalau kita bercek yang lain tu negatif lah. Maksudnya kita check untuk TB bukan, influenza bukan. Maksud kita check ni. So bila kita confirm Ivali kita boleh start dengan treatment dan tengoklah perlu admit ataupun perlu discharge lah. So kalau positive workout, lepas tu clinician review, treat accordingly. Dia yang ni macam bila pakar dah tengok lah mungkin ada suspect benda lain ke jangkitan ke apa, tapi dia kata mungkin suspect juga dikaitkan dengan probable Ivali disebabkan ada history of merokok, so kena bagi treatment dan follow up, discharge dan follow up lah. Tapi apabila ada kes yang confirm Ivali ataupun probable Ivali, kita mesti notify lah, mesti kena bagi tahu, kena maklumkan lah. Biasanya notification akan sampai kepada pejabat kesihatan dan mungkin perlukan penyiasatan lah. Sebab benda ni perkara yang baru. So kita nak tengok surveillance kita berapa banyak sebenarnya kes yang kita suspect yang dapat Ivali. Kesan daripada vaping ataupun e-cigarette user ni lah. Sebab dekat Malaysia ni kita kata masih dalam proses lah, kita nak tengok, nak kumpul data berapa banyak. Sebab kalau kita tengok dah banyak kan jumpa-jumpa yang budak-budak sekolah tiba-tiba pengsan, tiba-tiba budak-budak yang remaja tiba-tiba kena serangan jantung. Tapi kita nak tengok berapa banyak yang Ivali lah, e-cigarette atau vaping product use associated lung injury. Okey, ni antara produk, ni antara jenis-jenis vaping tadi. Dr. Sifida dah terang banyak lah generasi-generasi. Ni sekadar tengok sekarang ni dia, kalau tengok macam syarikat yang besar, diorang mengambil untung lah, maksudnya ambil advantage lah daripada pengenalan vaping ni yang daripada asalnya nak mengurangkan kemudaratan, tapi sebenarnya tak tengok dah ada introduce lah gambar-gambar vaping yang sesuai untuk kanak-kanak. Diorang nak macam happy-happy, gembira. Tengok. So kalau budak-budak tengok ni mesti akan tertarik. So sangat bahayalah kepada anak-anak kita sekarang lah. Sebab tu kalau boleh kita nak supaya semogalah kita dapat mencapai generasi endgame supaya lahir tahun 2007 ke atas nanti tak dapat membeli rokok ataupun terima kasih. Dan kalau ada persoalan boleh tanya. Okey, terima kasih Dr. Okey. Okey. Kita buka kepada soalan. Okey, kita buka kepada soalan. Okey, tadi ada yang bertanya berkenaan adakah vape boleh menyebabkan serangan asma. Saya tengok. Jawapannya ya, dalam vape tu ada bahan iritasi. VOC ya, VOC itu adalah satu iritan. Iritan ini boleh mengsa ataupun menyebabkan radang di saluran pernafasan. Jadi siapa yang ada asma memang boleh ada trigger lah apabila terdedah dengan wap vape tu. So jawapannya kalau siapa yang ada asma ataupun ada anak yang ada asma, memang kalau terdedah dengan vape memang ada risiko untuk dapat serangan asma. Alright. Untuk mengesan penggunaan mushroom tadi itu, saya rasa dia adalah sejenis tada yang ada psychoactive substance, tetapi untuk dari segi klinikal dia kita tak ada, setahu saya lah, correct saya kalau silap, daripada ADK kita tak ada kit yang boleh mengesan dia boleh detect di dalam urine ke, yang itu kita tidak ada kit untuk
kesan dia untuk substance yang itu. Dia punya diagnosis adalah lebih daripada gejala klinikal. Kemudian bila kita buat siasatan, pesakit itu akan mengaku bahawa ada menggunakan cecair itu dan dia akan membawa sampel itulah, dan sampel itu kita akan hantar ke Pusat Racun Negara. Pusat Racun Negara akan mengesahkan apa bahan kandungan dalam cecair itu. Tapi dari segi nak kata ada urine test ke apa semua itu kita tidak ada lagi setiap silap saya, dan lebih kepada klinikal lah. Kita tengok dia datang dengan gejala nampak ada tingkah laku yang berbeza, degupan jantung laju, kemudian nampak lain macam lah senang kata, dan biasanya doktor akan tanyalah siasat ada ambil apa-apa tak, ada ambil vape ke tidak, dan kalau dia mengaku, dan barulah kita minta sampel dan hantar ke Pusat Racun Negara. So dari situ kita tahu bahawa dia adalah magic mushroom. So magic mushroom punya cecair tu dia jual dalam lebih kurang 100 ke 120 ringgit tak silap saya dalam botol yang kecil. Jadi sebenarnya tak susah pun nak beli ya. Kalau duduk di KL ke di mana-mana, you boleh cari di social media, very easy untuk dapat akses, dan diorang ada cara yang sangat deliberate. Boleh hantar melalui bukan lala, maksudnya macam itulah delivery, bukan Foodpanda, macam Lala Move semua tu, diorang boleh tolong hantarkan bungkusan itu kepada customer. And dia punya packaging tu kalau yang nampak dari luar, ada yang letak Thanos, gambar Thanos, Avengers tu kan, yang itu ada yang ada kita suspect ada substance magic mushroom tu. Ada yang nak bertanya secara live ke? Boleh gunakan peluang masa ni Ada lagi yang nak tanya soalan ke? Ada ke sebelum saya nak tutup sesi, mungkin boleh bertanya soalan. Okey, kalau kat sini ada orang tanya bila nak tahu effects of EVADI lah. Kalau ikut pada guideline yang kami dapat ni, sekurang-kurangnya 90 hari ke atas baru kita kata kita boleh diagnose sebagai EVADI lah. Okey. Okay. Okey, slide nanti saya akan kongsikan pada peserta yang berdaftar lah. Saya akan edit sikit, bagi cantik sikit, nanti kita akan sharekan kepada peserta. Okay, saya rasa semua dah, sebelum kita mengakhirkan kita punya program ini, saya mohon semua untuk isi, ada apa nama ubat tadi doktor ya? Ada soalan? Ubat apa tadi tu? Apa nama ubat tadi doktor ya? Okey, ada soalan-soalan terakhir. Sebenarnya kalau untuk dekat klinik kesihatan kita limited lah. Kita ada biasa kita ada nicotine gum, dan yang terbaru ada nicotine patch lah.
dia pergantian kepada nikotin yang ada di dalam rokok ataupun e-cigarette. Tapi macam nikotin gum tu macam kunyah lah, tapi dia ada bahan nikotin. Tapi biasa kita guna untuk 18 tahun ke atas. Tapi dekat klinik kesihatan kami menerima je rujukan daripada untuk budak sekolah lah. Biasanya budak 18 tahun ke bawah pun boleh datang, tapi biasa kena datang dengan parents dan kita akan guide melalui counselling first lah. Jadi dialu-alukan lah kalau rasa nak berhenti merokok tapi tak tahu nak buat macam mana, dah sangat buntu nak macam mana nak ni lah. Kalau pergi farmasi pun boleh je beli. Dia lagi banyak choice lah, banyak jenis ubat-ubatan. Dia ada nikotin inhaler, nikotin patch, nikotin gum, ada Champix dan berbagai jenis lagi ubat-ubatan lah. Okay. Tapi mungkin dari segi counselling tu kalau rasa perlu boleh datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan bantuan lah. Akan adakan sesi webinar dalam topik yang lain. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua. Saya harap semua dah isi borang link hadiran. Sekian, terima kasih dan boleh sambung kerja masing-masing. Terima kasih diucapkan kepada semua. Terima Lepas kasih ini doktor. sijil kita akan berikan. Sijil kita akan berikan ya.